Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap anak-anak calon SPM 2021 dalam keadaan sihat dan dilindungi Allah daripada wabak COVID-19. Jadi baik, sedikit perkongsian daripada Ustazah yang Ustazah namakan Celik SPM 2021 bagi subjek Pendidikan Islam kod 1223. Bermula pada tahun ini, telah bermulanya sukatan baharu bagi keseluruhan mata pelajaran mengikut kurikulum standard sekolah menengah ataupun KSSM. Sedikit pengenalan, pembangunan KSSM adalah seiring dengan saranan yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM bermula pada 2013 sehingga 2025 yang mana menekankan kepada penguasaan kemahiran abad 21 seperti pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, penyelesaian masalah dan kepimpinan untuk membolehkan murid-murid bersaing di peringkat global. Aspek utama yang diberi penekanan adalah dari sudut kandungan dan proses pembelajaran dan pemudahcaraan ataupun lebih dikenali sebagai PDPC untuk dijadikan panduan kepada guru bagi melaksanakan aktiviti PDPC. Jadi sehubungan dengan itu, LP ataupun Lembaga Peperiksaan turut membangunkan format baharu bagi mata pelajaran yang terlibat dengan perubahan kurikulum ini. Ini adalah latar belakang kepada pelaksanaan format baharu bagi penataran KSSM 2021. Okey, jadi bila diputuskan dalam mesyuarat pada 20 Januari 2020 dan juga pada 21 Februari 2020, maka bersepakat bahawa kohort pertama murid yang mengikuti KSSM dan akan menduduki peperiksaan SPM adalah mulai tahun 2021. Dan ini melibatkan 31 mata pelajaran SPM dan 4 mata pelajaran UPBA itu bagi sekolah antarabangsa. Okey, baik. Ini adalah format instrumen peperiksaan bagi SPM mulai tahun 2021 subjek Pendidikan Islam kod 1223. Matlamat pelajaran adalah untuk membina dan membentuk hamba serta khalifah Allah yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia dan berketerampilan berpandukan Al-Quran dan Sunnah, serta boleh menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta kesejahteraan alam demi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Okay, baik, ini adalah objektif mata pelajaran pendidikan Islam yang menekankan antaranya kemahiran membaca, kemahiran menghafaz, kemahiran mengingat dan memahami, kemahiran mengaplikasi, kemahiran menganalisis, kemahiran okey? Baik. Seterusnya, ini adalah format pentaksiran bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Okey, di mana
Bagi kertas 1, kod 1223 palang 1, calon-calon akan menduduki ujian secara bertulis. Jenis item adalah subjektif, respon terhad, respon terbuka dan berstruktur. Okey? Bilangan soalan adalah 5 soalan dengan markah 100 markah keseluruhannya. Dan semua calon SPM diwajibkan menjawab ke 5 soalan. Okey? Walau bagaimanapun, penilaian ini adalah dengan wajaran 80%. Lagi 20 akan diperolehi daripada kertas 2. Okey, konstruk ataupun cakupan soalan adalah menguji pelajar ataupun calon untuk mengingat dan memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Di mana tempoh ujian adalah selama 2 jam 30 minit. Dan cakupan soalan adalah berpandukan kepada DSKP KSSM tingkatan 4 dan 5. Maknanya di cover tajuk tingkatan 4 dan 5. Aras kesukaran soalan sama seperti tahun-tahun lepas, iaitu aras rendah, sederhana dan tinggi dengan nisbah 5, nisbah 3, nisbah 2. Okey? Dan kaedah penskoran adalah secara analitik dan holistik. Itu bagi kertas 1. Okey, manakala bagi kertas 2 dengan kod 1223 palang 2 melibatkan penilaian ujian tilawah dan hafazan Al-Quran serta bacaan hadis. Ini dilakukan secara pentaksiran berpusat. Kalau kita kira kat oral lah. Okey. Jenis item adalah subjektif, respon terhad. Di mana bilangan soalan ada 3 soalan. Bahagian A melibatkan tilawah Al-Quran 50 markah. Bahagian B hafazan 30 markah dan bahagian C membaca hadis 20 markah. Jumlah markah adalah 100 markah dengan wajaran 20%. Okey, jadi untuk subjek pendidikan Islam ni cukuplah 100%. Okey, konstruk soalan adalah kemahiran tilawah Al-Quran, kemahiran menghafaz Al-Quran dan kemahiran membaca hadis. Okey, ujian akan bermula. Ini sekiranya tidak ada perubahan pada peringkat lembaga peperiksaan. Tempoh ujian adalah daripada April hingga Jun semasa calon tingkatan berada dalam tingkatan 5. Okey, cakupan konteks melibatkan ayat hafazan, ayat bacaan dan hadis bagi tajuk-tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Aras kesukaran sama seperti kertas 1, rendah, sederhana dan tinggi dengan nisbah 5, nisbah 3, nisbah 2. Dan kaedah penskoran adalah secara holistik. Okey, boleh faham? Jadi anak-anak calon SPM 2021 perlu bersedia dengan menghafaz ayat-ayat Al-Quran dan juga memperkemaskan bacaan
ayat Al-Quran dan juga hadis mengikut dokumen standard kurikulum dan juga pentafsiran ataupun tajuk-tajuk yang telah dikhaskan mengikut lembaga peperiksaan. Okey. Ini adalah aras kesukaran item. Aras rendah, item yang mempunyai aras kesukaran rendah boleh dijawab betul oleh lebih 60% calon. Maknanya sebahagian besar calon akan dapat jawab. Okey, dengan 40% hingga 60% calon dapat menjawab soalan aras sederhana dan juga aras tinggi di mana sekurang-kurangnya 40% calon boleh menjawab soalan aras. Okey, ini contoh item soalan. Okey. Baik, ini adalah contoh-contoh item bagi soalan peperiksaan SPM bagi subjek pendidikan Islam bermula tahun 2002 bagi kertas 1. Contoh, ini sekadar contoh. Arahan soalan. Okey, arahan soalan. Jawab semua soalan. Jawab semua soalan. Okey. Firman Allah ayat Al-Quran diikuti dengan soalan. Nyatakan maksud rasuah. Okey, maka senaraikan 2 bentuk kesalahan rasuah. 2 markah. Terangkan 2 keburukan rasuah. 4 markah. Maknanya 8 markah. Bagi soalan 2, imam boleh terbatal dengan sebab tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan uluhiyah. Okey, ini adalah bahagian akidah. Okey. Seterusnya, nyatakan maksud solat duha. Soalan nombor 3 berkaitan dengan bahagian fiqh. Soalan keempat, sumbangan khalifah. Ini bahagian sirah dan juga tamadun Islam. Dan soalan kelima, wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Soalan melibatkan bahagian adab dan akhlak Islami. Okey? Itu bagi contoh format kertas 1. Bermakna setiap soalan besar 1, 2, 3, 4 dan 5 mewakili bahagian dalam pendidikan Islam. Okey. Akidah, fiqh, sirah dan adab dan akhlak Islamiah. Okey. Seterusnya bagi contoh bagi kertas 2. Ini oral. Okey. Ujian tilawah Quran dan juga hafazan. Di mana contohnya Okey, baik. Sebelum kita tengok contoh, pelaksanaan UTQH bagi kertas 2 adalah wajib diambil oleh semua calon mata pelajaran pendidikan Islam. Dan ia dijalankan kepada calon tingkatan 5 sahaja. Okey? Pelaksanaan UTQH
dijalankan oleh guru subjek. Guru subjek Islam lah. Sama ada yang mengajar tingkatan 4 atau 5. Okey. Soalan dibekalkan oleh lembaga peperiksaan. Okey, calon-calon diminta untuk membaca ayat Al-Quran, baca menghafaz ayat Al-Quran ataupun tasbih, memperdengarkan hafazan Al-Quran dan juga kemahiran membaca. Ini contoh pengiraan markah bagi hafazan. Okey. Ini elemen pemarkahan bagi lawah Al-Quran. Ini bagi bacaan. Keseluruhan markah akan dikumpul ataupun digabungkan dalam markah ataupun borang pengukuran individu. Ini adalah markah keseluruhan calon yang mengambil peperiksaan SPM bagi UT-QH. Ini adalah bahagian guru lah. Baik, setakat itu saja perkongsian daripada Ustazah. Diharap ia memberi manfaat dan juga membantu untuk memahamkan anak-anak calon SPM 2021. Sekian sahaja daripada Ustazah. Sekian sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.